Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini saya nak kongsikan kepada anda, sekiranya masalah lemah tenaga batin dialami oleh pesakit kencing manis, adakah masalah tersebut boleh dibantu dengan urutan? Okey, tajuk kita hari ini, sekiranya pesakit mengalami masalah kencing manis, pesakit mengalami masalah lemah tenaga batin dan kencing manis, apakah masalah tersebut boleh dibantu dengan urutan? Sebelum ni saya pernah sentuh tajuk ni, tapi saya nak sentuh sekali lagi, cuma ada beberapa tambahan sedikitlah poin. Okey, boleh tak anda yang sedang tonton, anda tolong komen adakah suara saya jelas ataupun tidak? Okey. Video sebelum ni saya buat, rupanya mic saya ada masalah. Jadi saya buat semula, mudah-mudahan dengan informasi yang lebih mantap dan suara yang lebih jelas. Okey. Jadi pastikan anda tonton sehingga tamat, kerana informasi ini penting. Pertama, untuk pesakit diabetes yang ada masalah lemah tenaga batin, hanya untuk lelaki. Posting ini untuk lelaki. Yang kedua, posting ini penting untuk mereka yang mengurut, tukang-tukang urut kat luar, terapis urutan, yang mungkin mendapat customer diabetes, pesakit kencing manis, dan mereka juga mengalami masalah lemah tenaga batin. Jadi apakah masalah ini boleh dibantu dengan urutan? Okey, boleh komen tak jelas tak jelas? Anda daripada mana? Saya nak tahu. Okey, saya ada daripada Penang, ada daripada Kedah, Johor Bahru, Kelang, Sairin, jelas. Terima kasih. Muhammad Faisal, Waalaikumsalam, Jitra Kedah, jelas. Okey, thank you. Baik, saya teruskan. Pertama sekali, saya ditanya oleh saya punya, Kak Maya pun ada. Saya ditanya oleh saya punya pelajar dalam bidang urutan. Dia tanya, dia dapat satu pesakit yang ada masalah kencing manis. Pesakit tersebut ada masalah lemah tenaga batin. Soalannya, adakah boleh diurut? Baik, jawapan dia pertama sekali, masalah lemah tenaga batin yang dialami, rata-rata mereka yang mengalami masalah diabetes atau kencing manis, kebanyakannya memang mengalami masalah lemah tenaga batin. Okay? Ramai di kalangan pesakit kencing manis, mereka mengalami masalah lemah tenaga batin. Antaranya adalah faktor ubat. Ubat yang mereka makan boleh memberi kesan yang tidak baik kepada buah pinggang, dan seterusnya akan menjejaskan prestasi lemah tenaga batin. Yang kedua, mungkin juga disebabkan faktor berat badan. Selain daripada itu, badan mereka yang ada masalah diabetes ni, biasanya tubuh mereka ni dia tak sekuat orang normal. Jadi dalaman mereka pun akan turut menjadi lemah. Okey, jadi dalam video ni saya akan kongsikan dalam 5 atau 6, lebih kurang 5 atau 6 poin, bagaimana masalah ni boleh dibantu. Okey, pertama sekali, sekiranya anda mengalami masalah diabetes, insya-Allah boleh dibantu dengan urutan. Okey, boleh dibantu dengan urutan, tapi carilah orang yang tahu dan juga pandai mengawal tekanan yang sesuai. Sebab kalau terlebih tekan dan pada masa yang sama anda pun ada masalah diabetes yang kronik, jadi itu yang akan mendatangkan mungkin kesan-kesan yang tidak baik. Okey, jadi anda perlu tahu tukang-tukang urut, terapis urutan yang boleh mengawal tekanan mereka dan tahu nak sesuaikan tahap tekanan urutan dengan tahap kencing manis anda. Okey, sekiranya anda nak dapatkan rawatan di pusat terapi saya, so kita ada terapis di Setia Alam lah. Kalau tak nak, tak ada masalah. Okey. Sekejap Okey, anda cuba tengok di bahagian komen, saya ada letak 2 link. Link pertama itu tentang set tahan lama, saya tak nak cerita apa-apa lagi sekarang. Link kedua itu adalah link WhatsApp untuk anda dapatkan rawatan di Pusat Terapi Saraf Al-Amin. Kita berada di Setia Alam, Shah Alam. Okey, kalau anda tak nak dapatkan rawatan, anda terus dengar, ada banyak lagi poin yang anda boleh ambil. Okey, pertama sekali, masalah lemah tenaga batin yang dialami oleh mereka yang mengalami kencing manis boleh dibantu dengan urutan, tetapi tidak cukup sekali. Ini anda kena faham. Urutan mesti kena buat secara konsisten ataupun berjadual sehinggalah menghasilkan perubahan. Ada orang cepat dan ada orang lambat bergantung kepada tahap kroniknya masalah kencing manis anda. Jadi cadangan saya, anda dapatkan urutan selang seminggu. Minggu ni sekali, minggu depan sekali, selang 7 hari. Kemudian pada masa yang sama, urutan ni dia ada poin-poin dia. Antara salah faham orang, mereka ingat urutan batin ni hanya pada bahagian anu ataupun kemaluan saja. Itu tak atau kurang tepat lah. Sebenarnya poin urutan batin ni
lebih luas daripada tu, iaitu di bahagian pinggang. Okey. Sekiranya ada masalah pinggang, kena selesaikan masalah pinggang. Okey, bahagian pundi kencing, celah pelvis, bahagian peha, dan jadi setiap tekanan tu perlu diberikan tekanan yang sesuai supaya tekanan tu boleh membantu untuk melancangkan balik peredaran darah sehingga memulihkan balik masalah tenaga batin. Okey, pertama urutan. Maksudnya bukan urutan part sakit itu saja. Dia perlu dicampurkan juga dengan urutan satu badan sebab nak memulihkan sistem badan. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka yang ada masalah lemah tenaga batin, mereka tak cukup dengan yang pertama, tak cukup dengan urutan. Kalau anda hanya datang urut sahaja tetapi anda tak ada usaha untuk diri sendiri, maka kadang-kadang urutan tu tak membuahkan hasil pun. Okey, jadi apa yang anda perlu buat? Pertama, anda urut konsisten, insya-Allah akan membantu. Yang kedua, anda perlu menjaga gula dalam darah supaya sentiasa berada pada paras yang stabil. Okey. Kalaupun tak stabil, tetapi kalau boleh usahakan jangan lebih daripada 10. Okey? Kalau boleh maintainkanlah bawah 10 untuk orang yang kencing manis. Jadi bila anda maintainkan gula, anda tidak mengambil gula yang berlebihan, jadi dia akan membantu untuk memperbaiki sistem badan dan memulihkan balik masalah lemah tenaga batin. Okey, nak stabilkan gula pertama dah tentulah kena kurangkan gula ataupun kalau dapat elakkan lebih baik ganti dengan stevia. Yang kedua, elakkan makan pada waktu malam. Okey. Saya pergi pada poin yang ketiga. Yang pertama tadi urutan, yang kedua stabilkan gula, usahakan pada paras normal ataupun setidaknya bawah daripada 10. Yang ketiga, anda kena biasakan melakukan aktiviti fizikal. Okey, anda kena banyakkan senaman-senaman berbentuk kardio lah. Kardio ni contohnya berjoging. Kalau anda tak mampu jogging, tidak ada masalah. Jalan laju pun dah cukup. Bila berjalan laju, okey, jadi anda akan rasa penat. Jadi jantung anda akan mula kuat. Dia akan pam darah dan badan anda seluruhnya akan menjadi panas. Okey, kerana kita keluar peluh. Jadi benda ni bagus kita lakukan berulang-ulang sebab dia akan bantu menguatkan juga organ dalaman dan melancarkan darah. Okey, dengan apa? Dengan cara beraktiviti fizikal. Jangan pandang rendah pada aktiviti fizikal sebab untuk pengidap kencing manis, kalau sampai satu tahap anda akan perasan gula anda sangat susah nak turun walaupun anda dah jaga pemakanan. Sebab apa? Sebab anda kurang bergerak. Okey, jadi jadikan aktiviti fizikal sebagai kita punya rutin. Kalau anda okey, jadi anda perlu urut. Saya dah tersilap cakap dah sebab ada orang call tadi. Okey, macam ni. Okey, anda perlu jalan laju. Saya cadangkan buat 30 minit. Kalau tak mampu, buat 20 minit. Okey, buat hari-hari. Kalau tak mampu hari-hari, anda buat 1 minggu 3 kali pun tak apa dah. Tapi konsisten. Boleh Okey. Itu tip yang ketiga, iaitu cuba rutinkan aktiviti fizikal untuk lancarkan darah, kuatkan balik organ dalaman kita dan juga supaya badan kita akan jadi lebih kuat. Sekaligus akan membantu merawat masalah lemah tenaga batin yang kita alami. Yang keempat, untuk mereka yang ada masalah kencing manis, anda perlu ambil pemakanan sihat. Okey, perlu ambil berat tentang makanan sihat. Maksudnya apa? Anda kena biasakan, salah satunya adalah ulaman. Okey, makan ulam kan? Ulam raja lah, kacang botol lah, dan ulam ni lah banyak bagus untuk tubuh kita. Kalau anda perasan orang lama-lama, orang dulu-dulu, bapa mertua saya pun yang umur dah 70 lebih dah, tapi alhamdulillah Allah bagi dia sihat. Antara tabiat dia apa? Setiap kali dia makan nasi mesti ada ulam. Jadi ulam tu sebenarnya adalah satu bahan mentah untuk memperbaiki banyak masalah atau kerosakan pada tubuh kita. Jadi biasakan makan ulam. Okey, antara yang lain adalah anda biasakan minum air halia. Okey, air halia pun bagus untuk merawat sakit-sakit tubuh, buang angin dalam badan, dan air halia ni juga dia boleh membantu stabilkan gula dalam darah juga. Okay, jadi amalkan minum air halia. Tetapi sekiranya anda makan ubat darah tinggi ataupun anda makan ubat sakit jantung, jadi anda perlukan nasihat doktor sebelum minum air halia. Sebab air halia ni dia akan cairkan darah. Okay? Jadi bila darah anda cair, kalau anda makan ubat sakit jantung atau darah tinggi, benda ni mungkin akan ada implikasi yang lain lah, yang negatif. Kita tak nak macam tu. Jadi dapatkan nasihat daripada doktor
sebelum minum air halia jika anda makan ubat darah tinggi ataupun makan ubat sakit jantung. Okay, saya teruskan kepada poin yang kelima. Okay, yang kelima, kadang-kadang masalah lemah tenaga batin ini juga disebabkan oleh stres yang berpanjangan dan juga obesiti. Okay, jadi anda kena kawal benda ni lah. Tetapi kalau obesiti tu kadang-kadang bila dah berumur ni mungkin kita susah nak kurangkan berat badan. Tapi sekurang-kurangnya anda cuba apply yang poin-poin yang saya sebut sebelum tu. Okay, saya ulang balik. Pertama, anda perlu jadikan urutan secara konsisten. Kedua, stabilkan gula. Yang ketiga, aktiviti fizikal. Yang keempat, pemakanan sihat. Yang kelima, seterusnya adalah anda cuba mengawal stres dan mengurangkan obesiti jika mampu. Okey. Dan yang terakhir sekali, jika anda berminat, saya ada keluarkanlah company, saya ada keluarkan satu produk tahan lama yang kita namakan sebagai gel Rijal. Okey, gel ni akan bantu untuk membuat anda bertahan lebih lama apabila bersama pasangan anda. Okey, anda kena tahu apakah simptom masalah kencing manis. Silap. Anda kena tahu apakah simptom masalah lemah tenaga batin. Okey, antaranya adalah kencing tak lawas. Iaitu kencing tak lawas ni bila anda buang air kecil, lepas tu dia akan keluar titik atau 2 titik. Ataupun seperti nak kencing lagi, kejap nak kencing lagi. Itu adalah kencing tak lawas. Yang kedua, simptom, tanda-tanda lemah tenaga batin, kerap bangun malam kencing. Mungkin bila anda tidur, bila tidur bangun malam kencing sekali, 2 kali, itu dah tak normal. Okey. Yang ketiga, antara tanda lemah tenaga batin, anda ereksi tak kuat. Bila anu anda keras, dia tak kuat. Dia tak keras lah, lembik. Okey, jadi itu adalah tanda-tandanya. Okey, sekiranya anda punya anu tu keras, cukup keras, tetapi dia tak tahan lama. Okey, jadi saya cadangkan anda untuk gunakan gel Rijal. Okey, gel Rijal dia akan bantu untuk mengurangkan sensitiviti kulit sehingga dapat bertahan dengan lebih lama. Okey, saya ada cerita detail tentang produk tu. Anda perlu klik link pertama dalam di ruang komen. Cuba tengok ruang komen. Saya ada tulis gel Rijal set tahan lama. Link klik di sini link 1 kan. Okey, itu adalah untuk anda baca informasi tentang gel Rijal. Yang kedua, kalau anda nak bantuan WhatsApp, anda boleh WhatsApp, ataupun jika anda nak dapatkan rawatan di Setia Alam, di Shah Alam lah, maka anda boleh WhatsApp nombor tersebut. Tetapi macam saya cakap, dia tidak cukup dengan urutan semata-mata, dia perlu ditambah dengan beberapa elemen lain yang saya sebutkan daripada awal tadi. Okey, boleh faham Jadi kepada anda yang mungkin ada keturunan kencing manis, jadi anda kena berhati-hati dengan masalah ni. Dia boleh membawa kepada mati pucuk. Okey, ini cerita betul dan banyak berlaku kepada orang yang kencing manis. Cuma mungkin mereka tidak cerita saja. Jadi mudah-mudahan ilmu yang saya kongsikan ini bermanfaat untuk anda. Ringankan jari untuk tekan butang share. Ramai orang di luar sana perlukan informasi seperti ini. Ramai pesakit-pesakit yang kencing manis perlukan informasi seperti ini. Anda hanya tekan butang share, dan apabila orang lain dapat manfaat daripada share anda, maka anda akan dapat ganjaran pahala. Jadi sekian saja daripada saya, Aminur Rashid bin Jamil, pengasas teknik urutan saraf Al-Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bye-bye. Kalau anda ada soalan boleh komen